Datuk TJ terus baca sesuatu. Tak semena-mena, semua tangkal dan azimat dekat badan Kamal relai dan jatuh berselerakkan atas lantai pondok. Kamal terus guling-gulingkan badannya atas lantai pondok 2-3 kali dan akhirnya berdiri tegak di tengah pondok. Datuk TJ terus rendahkan badan. Beberapa ketul batu yang datang dari tempat Kamal berdiri lalu atas kepala Datuk TJ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 71 dan 72. Okey, ini dia 5 random shout out pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat description box di bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Orang tak putus-putus datang ke rumah Haji Salim. Orang sekampung semuanya tak pergi kerja hari tu. Orang luar dari kampung juga tak kurang ramai yang datang. Tiba-tiba Lebaidin bercerita. Menurut Lebaidin, orang yang duduk dekat tanah dia tu dah pindah, iaitu Kamal. Lepas solat subuh tadi, Kamal lalu dekat rumah dia dan bagi tahu perkara tu. Seperti yang dijanjikan, lepas waktu zuhur, jenazah Haji Salim diusung ke tanah perkuburan. Masa dekat kubur, TJ nampak Kamal dan Daud ada dekat celah-celah orang ramai yang tengah mendengar Pak Imam baca talqin. Bila semuanya dah selesai, orang ramai pun tinggalkan tanah perkuburan. Tapi Datuk TJ dan Lebaidin masih berdiri dekat tepi kubur Haji Salim. Wajah mereka muram, mata mereka merah. Datuk TJ bersuara, Allah kasihkan dirinya, sebab tu dia dipanggil. Saya kehilangan kawan. Saya pun begitu. Susah nak cari orang macam dia, penyabar dan bertimbang rasa. Kemudian Datuk TJ dan Lebaidin tinggalkan kawasan kubur. Tiba-tiba Lebaidin bersuara, tadi saya rasa laknat tu ada sama. Muka Datuk TJ segera berubah. Perlahan-lahan dia tarik nafas. Bila sampai rumah Haji Salim, Lebaidin terus jumpa isteri Haji Salim dan minta izin untuk pulang ke rumah. Datuk TJ pula jumpa isteri Haji Salim dan bertanyakan kalau isteri arwah perlukan apa-apa pertolongan. Masa Datuk TJ tengah bercakap-cakap tu, sebuah teksi masuk ke kawasan rumah Haji Salim. TJ tersenyum bila nampak Saadiah, ibu dan ayahnya serta adik-beradiknya keluar dari teksi dan meluru ke rumah dengan wajah yang resah dan muram. Kemudian ayah Saadiah jumpa Datuk TJ dan bersalaman. Datuk TJ suruh dia bersabar, tapi ayah Saadiah tak berjaya tahan rasa sedih. Dia terus menangis. Datuk TJ pimpin dia masuk ke dalam rumah. TJ terus ikut datuk dia. Masa TJ berdiri dekat muka pintu, TJ nampak Saadiah yang terseduh merenung ke arah dia. Dalam sedu sedan pun wajahnya tetap manis. Inilah yang membuatkan TJ tak tentu arah. Tak lama kemudian, Datuk TJ ajak TJ balik. Dah seminggu Haji Salim meninggal dunia. TJ rasa cukup sepi. Dalam tempoh seminggu tu, secara diam-diam TJ pergi ke rumah Haji Salim. 2 kali TJ dapat bercakap dengan Saadiah dan rasa gembira bila Saadiah cakap dia akan tinggal lama dengan neneknya. Macam biasa, Datuk TJ tak pernah duduk diam dekat rumah. Perangainya yang suka berjalan, tengok sanak saudara dan sahabat andai dah jadi darah daging dalam diri dia. Kali ni Datuk TJ ajak TJ ziarah pusara Siti Lipat dekat Belanja Kiri. Mula-mula TJ tak nak ikut sebab dia dah selalu pergi sana.
Tak ada apa yang istimewanya kecuali musim buah durian dan lansat. Datuk TJ bersuara, kamu tahu dekat situ ramai kaum kerabat kamu. Kamu mesti ikut. Biar kamu kenal asal keturunan kamu. Siti Lipat tu 2 kali moyang kamu. Kamu mesti pergi ke kuburnya. Berangkatlah TJ dengan datuk dia ke belanja kiri. Mereka tinggal dekat rumah Mehran yang letaknya tak jauh dari rumah Hajah Fatimah, iaitu kakak Mehran. Kedua-dua wanita ni ada pertalian keluarga yang cukup rapat dengan datuk TJ. Malam tu lepas makan, Mehran ceritakan tentang kisah Siti Lipat. Menurutnya Siti Lipat berasal dari sebuah kampung yang tak jauh dari Cekar Galah dekat daerah Kangsa. Orangnya cantik, pandai bersilat, ramah dan bersopan santun. Tiba-tiba perempuan cantik tu berselisih faham dengan keluarga. Dia merajuk lalu buat rakit buluh dan menghilir ikut Sungai Perak. Hatinya terlalu keras. Masa berakit tu, semua halangan ditempuh dengan tabah. Sampai dekat Cekar Galah, dia dipujuk oleh kaum keluarga yang ada dekat situ supaya kembali ke pangkuan keluarganya. Nasihat tu tak diendahkan oleh Siti Lipat dan teruskan perjalanan hingga rakitnya tersekat di sebuah jeram. Masa tersekat dekat jeram itulah dia didatangi oleh seorang lelaki yang bernama Kanda Ali, iaitu orang suruhan Sultan. Kedatangan Kanda Ali ditentang oleh Siti Lipat. Akhirnya Siti berjaya dipujuk dan dibawa ke istana, kemudian berkahwin dengan Kanda Ali. Tapi disebabkan dirinya cantik, dia telah digoda oleh orang lain. Mereka sangka Siti Lipat senang digoda. Disebabkan sakit hati, orang jahat tu terus berusaha nak bunuh suaminya. Siti Lipat jadi marah dan terus bertindak dan berjaya bunuh orang yang nak membunuh suaminya tu. Perkara tu sampai ke pengetahuan Sultan. Siti Lipat dan suami diperintah supaya ditangkap dan dihukum bunuh. Tapi orang yang nak tangkap Siti Lipat tu semuanya mati di hujung kerisnya. Tak ada seorang pun yang berani rapat dengannya. Akhirnya Siti Lipat dan Kanda Ali larikan diri dengan rakit hingga sampai ke Tepus. Dari situ mereka pindah ke belanja kiri hingga mereka mati. Tiba-tiba Hajah Fatimah bersuara, awak tahu Saadun anak saudara kita dah nak jadi dukun. Kononnya berguru dengan kaki tokak. Itu bahaya. Itu bomoh pembohong. Bomoh kaki tokak tu dah banyak ubat orang sakit, semuanya sembuh. Tapi bayarannya mahal. Tengok jenis penyakit, kena RM50. Sekali berubat kena RM200-300. Apa yang peliknya, sakit yang diubatinya semuanya sembuh. Kita kena panggil dia Maha Guru. Ini dah mengarut. Esok saya nak jumpa Saadun. Jangan berguru dengan bomoh menipu tu. Kita tak nak anak buah kita diperalatkan orang tu. Kalau dah masuk perangkapnya, kita semua akan terima bala yang besar. Kita mesti selamatkan Dun. TJ teringat tentang Saadun. Orangnya berbadan kurus, suka belajar perkara dukun-mendukun ni, pernah menuntut ilmu dengan orang asli, pernah pergi ke Siam. Datuk TJ nampak resah. Kalau boleh malam tu juga dia nak jumpa Saadun. Tapi hasratnya tu dihalang oleh kedua ibu saudara Saadun ni. Esok saja kamu cari si Dun tu, Mak Diah. Malam ni kalau kamu pergi ke rumahnya, dia tak ada. Dia ke mana? Ikut gurunya belajar agama. Di mana? Di kaki bukit, dekat Cangkat Banjar. Masjid ada, surau ada, kenapa belajar agama dalam hutan? Entahlah, kami tak tahu. Datuk TJ terdiam. Jam dah pukul 11 malam. Kemudian Datuk TJ bincangkan sesuatu dengan suami Hajah Fatimah. Tak lama kemudian Hajah Fatimah dan suaminya pulang ke rumah. Pukul 11.30, suami Mehran pulang dari memburu rusa. Tak ada hasil yang dibawa. Kata suami Mehran, dia dan kawan-kawannya tak dapat masuk ke hutan sebab gajah liar mula berkeliaran. Sebelum masuk bilik tidur, suami Mehran beritahu yang dia bimbang dengan perangai Saadun yang mula cari kubur-kubur lama sekitar kampung tu. Salah sebuah kubur lama yang jadi sasarannya ialah kubur Siti Lipat. Datuk TJ bersuara, ini tak boleh dibiarkan. Nanti kubur lama tu dipuja. Mereka buat apa? Kumpulan mereka percaya dalam kubur lama tu ada emas dan harta karun. Kerja bida'ah tu. Sebelum dia tersesat jauh, kita perlu sedarkan dia. Jangan biarkan keturunan kita tunduk dengan kuasa syaitan. Siapa yang berani larang budak tu? Kalau silap cakap, kepala kita dia parangnya. Biar aku yang uruskan. Biarkan orang buat kerja bertentangan dengan agama, ertinya kita bersubahat. Dosa orang bersubahat ni terlalu besar. Kemudian TJ dan datuk dia masuk ke dalam bilik yang dah dihaskan untuk mereka berdua. TJ terus tidur. Datuk dia pula baca Quran kecil yang selalu dibawanya ke mana-mana. TJ tak tahu pukul berapa datuk dia tidur. Dia terjaga bila dikejutkan oleh datuk dia untuk solat subuh.
Sebelum matahari terbit, Datuk TJ dah berjalan seluruh kampung untuk mandi embun. Lepas sarapan, Datuk TJ tebas kebun durian dan lansat milik Mehran untuk keluarkan peluh. Tepat pukul 10 pagi, Datuk TJ pergi ke Sungai Perak. Dia berenang dan menyelam, dan ada bagi petua pada TJ untuk menyelam lama dalam sungai sampai setengah jam. Petua tu TJ buat dan hasilnya memang memuaskan. Masa berada dalam air, TJ rasakan air sungai tak tempuh badan dia, macam berada dalam bilik kaca. Dapat bernafas dengan baik, dapat tengok ikan-ikan berenang. Tapi dengan syarat, semua ikan dan binatang dalam air tak boleh diusik atau ditepis. Walaupun ikan tu langgar badan kita, kalau ditepis atau dimaki, air akan serbu tubuh kita dan kita tak boleh bernafas. Waktu nak timbulkan badan di permukaan air pula, mesti kenakan kulit kepala dengan dasar sungai sebanyak 3 kali. Waktu naik, badan tak boleh tegak, mesti ikut arus air serta menghadap arah matahari jatuh. Tak boleh lagakan gigi atas dengan gigi bawah atau gigit lidah. Mulut mesti berada dalam keadaan separuh terbuka. Amalan dan petua tu pada mata kasar cukup mudah, tapi bila dilaksanakan memang susah. Pantai yang paling besar tak boleh terjun dalam sungai dengan kepala dulu. Tak boleh minum air sungai, walau macam mana dahaga sekalipun. Amalan tu TJ buat hanya beberapa tahun je. Lepas tu dia tinggalkan langsung. Orang yang amat ilmu menyelam lama sampai berjam-jam ni dilarang makan ikan sungai yang dibuat gulai, kecuali digoreng tanpa buang kepala, ekor serta sisi ikan. Tak boleh kencing dan buang air besar dalam sungai. Setelah tukar pakaian, mereka menuju ke kampung tua dengan harapan Saadun ada dekat rumah. Baru separuh jalan melangkah, mereka bertemu dengan Mat Resat. Menurut Resat, dia baru balik tengok orang berlatih silat. Bila Datuk TJ tanya kenapa dia tak belajar sekali, Resat cakap dia malas sebab lain macam silat yang dia ajar. Belum bersilat, kena sembah matahari, kena bayar duit RM5 setiap kali masuk gelanggang. Setiap murid mesti menganggap Maha Guru itu sebagai Nabi. Datuk TJ bersuara, ada Maha Guru tu dekat situ? Tak ada, yang ajar tu orang kanannya yang dipanggil Panglima. Siapa namanya? Daud. Bila dengar nama Daud, tanpa buang masa, Datuk TJ terus tarik tangan TJ dan mula melangkah. Akhirnya mereka berdua sampai di gelanggang. Bila Daud nampak Datuk TJ berdiri dekat bocor gelanggang, dia berhenti buka langkah silat dan suruh anak muridnya semua ke tepi. Perlahan-lahan Daud pegang sebatang kayu dan diangkat separuh dada. Semua anak muridnya terkejut melihat kayu tu keluarkan asap dan hancur. Daud cuba perlihatkan kemampuannya depan anak-anak murid dan Datuk TJ. Datuk TJ masih tenang. Kemudian dia terus masuk gelanggang. Tiba-tiba Daud hilang entah ke mana. TJ terhidu, bau busuk dan hapak. Datuk TJ perhati anak-anak murid Daud yang kebetulan pula semuanya ada hubungan keluarga dengan Datuk TJ. Kamu semua balik, kata Datuk TJ. Tapi tak seorang pun yang patuh cakap Datuk TJ. Datuk TJ hanya tersenyum dan bersuara, baliklah kalau tak nak jadi sesat. Aku kenal siapa guru kamu. Kalau kamu tak nak balik, tak apa. Kalau apa-apa yang terjadi pada diri kamu, jangan salahkan aku. Sebagai orang tua, aku dah beritahu kamu. Datuk TJ terus tinggalkan gelanggang dan menuju ke rumah Saadun. Bila TJ tengok gelanggang balik, kumpulan anak-anak muda tu pun dah bersurai. Pondok Saadun yang pangkat cucu saudara dengan Datuk TJ letaknya agak terpencil, dikelilingi pokok pisang dan rumpun buluh. Dekat belakang pondok ada pokok jejawi yang besar. Akar-akar pokok tu berjuntaian ke bawah. Dari jauh, mereka berdua dah terhidu bau kemenyan. Kemudian Datuk TJ berhenti melangkah dan terus tepuk tanah sambil baca sesuatu. Lepas tu mereka berdua terus rapat ke dinding pondok dan terdengar bunyi orang batuk dan bercakap-cakap. Permulaannya, malam ni kita adakan pemujaan di kubur. Kita bawa budak-budak yang belajar silat dengan Daud. Langkah kedua, kita potong lidah anak dara Sunti. Itu suara Kamal yang jadi musuh nombor 1 Datuk TJ. Dia tak serik lagi, kata Datuk TJ. Datuk TJ terus ketuk pintu pondok Saadun berkali-kali. TJ terdengar Kamal larang Saadun buka pintu tu. Datuk TJ terus marah. Pintu pondok tu dijentiknya dan papan pintu terus terkopak. Datuk TJ meluru dan berdiri depan muka pintu macam seorang hulu balang dengan pandangan mata yang tajam dan belia. Muka Saadun terus pucat lesi. Kamu keluar Saadun, kata Datuk TJ. Saadun macam serba salah. Sekejap dia tengok muka Datuk TJ.
Kejap dia tengok muka Kamal. Saadun bersuara, "Saya nak belajar Ayah Huda. Bukan tempatnya, kamu keluar." "Tapi..." "Tak ada tapi, aku kata keluar, keluar." Saadun terus keluar tanpa pedulikan suara batuk dari Kamal yang bagi isyarat supaya jangan keluar. Perlahan-lahan Kamal angkat kakinya yang luka. Ulat-ulat yang jatuh atas lantai dipegang dan diletakkan semula pada lukanya. Dia macam tak kisah dengan kehadiran Datuk TJ. Kamal bersuara, "Kamu buru aku." "Aku tak buru kamu. Semuanya terjadi secara kebetulan." "Agaknya aku memang tak boleh lari dari kamu ni." "Itu aku tak tahu Kamal." "Tak tahu?" "Ya, aku tak tahu si Saadun ni anak buah kamu. Kalau aku tahu, aku tak ingin mendekatinya." Lepas tu, Kamal buka tengkoloknya dan capai tongkat berkepala ular. Kemudian dia bangun. Datuk TJ masih berdiri dekat muka pintu. Sebelum Kamal angkat tongkatnya, Datuk TJ dah buka kain yang membelit pinggangnya. Kain itu dikibaskan ke arah tongkat Kamal. Dengan sekali sentak, tongkat Kamal berlega-lega depan Datuk TJ macam harimau yang berlega dalam kandang-kandang besi itu. Datuk TJ macam tahu niat Kamal. Dia suruh TJ dan Saadun beredar dari situ. Datuk TJ bersuara, "Kamal, aku tahu kekuatan ilmu yang kamu tuntut hanya berkesan pada sebelah malam. Bila siang kurang berkesannya." Kamal tak menjawab. Dia terus buka baju. Terlihat di leher dan pergelangan tangannya penuh dengan tangkai yang dibuat dari tulang binatang. Seluruh kulit di badannya berbenjol-benjol dan penuh dengan parut. Sinar matanya cukup tajam. Tiba-tiba Kamal hilang dari pandangan. Datuk TJ terus suruh TJ carikan 7 helai daun lalang. Daun lalang tu Datuk TJ ramas. Kemudian diludah 2-3 kali dan dilemparkan di tengah pondok. Di tempat daun lalang tu jatuh, terpacak sekujur tubuh Kamal dekat situ. Datuk TJ bersuara, "Kalau kamu belajar ilmu dari kaum kubu, aku juga belajar betul untuk tawakal ilmu tu dari orang kubu juga." Kamal terus bongkokkan badannya. Kepalanya dimasukkan ke celah kangkang. Datuk TJ pun masih tak berganjak dari muka pintu tu. Panas terik dekat luar pondok membuatkan badan Kamal nampak berminyak. Datuk TJ terus baca sesuatu. Tak semena-mena, semua tangkal dan azimat dekat badan Kamal relai dan jatuh berselerakan atas lantai pondok. Kamal terus guling-gulingkan badannya atas lantai pondok 2-3 kali dan akhirnya berdiri tegak di tengah pondok. Datuk TJ terus rendahkan badan. Beberapa ketul batu yang datang dari tempat Kamal berdiri lalu atas kepala Datuk TJ. "Kamal, kamu tak mahu bersahabat dengan aku untuk jalan kebaikan?" Kamal terus membisu. Dia berlari dalam ruang pondok dan terus angkat tongkat berkepala ular dekat sudut pondok. Lalu hentakkan tongkat tu pada tiang pondok dan bertukar jadi pedang pendek. Datuk TJ tergamam. Terdengar suara Saadun mengeluh. TJ segera menoleh dan ternampak Saadun tersungkur atas tanah. Bila TJ nak menerpa ke arahnya, satu tendangan hinggap di bahu TJ. Tendangan tu cukup kuat. TJ tercampak di perdu pisang. TJ nampak Daud berdiri tak jauh dari dia. Daud terus serang Datuk TJ dari arah belakang. Datuk TJ mengelak dan lepaskan pukulan ekor buaya jalang ke badan Daud. Pukulan tu membuatkan Daud tersungkur lalu merempuh papan pondok. Papan pondok terus berkecai. Bila Datuk TJ nak lepaskan pukulan ekor buaya jalang untuk kali kedua, Kamal terus meluru ke arah Datuk TJ dengan pedang pendek. Datuk TJ terus lepaskan tamparan kucing jantan ke pergelangan tangan Kamal. Pedang pendek terlepas dari tangan, jatuh atas lantai pondok dan bertukar jadi tongkat semula. Kamal terus angkat kakinya luka ke arah Datuk TJ. Datuk TJ jadi terhuyung hayang. Bau busuk yang cukup busuk mula menyebar ke seluruh kawasan pondok. "Tamah, pandangan aku gelap," kata Datuk TJ. Kamal berjaya lepaskan diri dan terus angkat Daud. Badan Daud ditepuknya 2-3 kali. Daud kembali cergas dan bertenaga. Kemudian Kamal ambil sekepal tanah dan dilemparkan ke arah Datuk TJ. Bahagian baju Datuk TJ yang kena tanah terus berlubang dan reput macam kena air asid. Datuk TJ terus terhuyung hayang dan jatuh tergolek atas rumput. Dekat atas rumput tu 2-3 kali dia menyondol-nyondol rumput dan terus kaku dekat situ untuk beberapa saat. TJ tergamam, tak tahu nak buat apa. Saadun masih mengerang kesakitan. TJ cuba bangun tapi tak berdaya. TJ cuma dapat lihat pergerakan datuk dia dari jauh. Perlahan-lahan Datuk TJ pusingkan badannya dan merenung ke arah matahari. Kemudian dengan perlahan Datuk TJ buka kelopak matanya dalam panas yang cukup terik tu.
Lepas tu Datuk TJ bangun dan duduk mencangkung. Dia peluk kedua belah lututnya sambil menggeleng-geleng kepala beberapa kali, lalu terus bangun. Dia bersenam dalam panas tu. Bila seluruh tenaganya dah pulih, Datuk TJ menghampiri TJ dan periksa tempat yang TJ kena tendang tadi. Kemudian Datuk TJ urut dan sentuh setiap sendi urat. Sekejap je badan TJ dah berpeluh dan bertenaga semula. TJ cuba bangun dan boleh bergerak macam biasa. Kemudian Datuk TJ rawat Saadun pula hingga pulih. Kemana mereka lari? Datuk TJ tanya pada TJ dan Saadun. Serentak mereka gelengkan kepala. Kemudian Datuk TJ termenung panjang. Dia cari arah angin datang. Bila dah tahu arah angin datang, Datuk TJ halakan telinganya ke arah itu. Mereka menuju ke sungai. Kita buru, Tok. Tak payah. Aku tahu dan yakin mereka tak akan tinggalkan tempat ni sebelum matahari terbenam. Mereka sembunyikan diri. Datuk TJ terus pusing seluruh pondok. Sampai dekat sudut pondok sebelah kanan, dia berhenti dan berdiri dekat situ sambil bilang jari kaki. Selagi belum beralih hari, kita tak akan jumpa mereka. Lepas asar, kalau kita cari, dengan izin Allah, kita jumpa. Kemudian Datuk TJ duduk atas tanah dan panggil Saadun. Saadun terus menghampirinya dan berdiri depan Datuk TJ. Datuk TJ bertanya, "Apa yang dia ajar pada kamu, Saadun?" Dia beritahu agama Islam yang kita amalkan ni semuanya salah. Dia nak betulkan kesilapan yang telah kita lakukan. Laknat betul orang tu. Ayah dia jangan cakap macam tu. Katanya kita semua tak perlu ke Mekah, tak perlu puasa dan semayang. Lagi apa katanya? Segala mufti, kadi, tok imam, pak haji serta pak lebay yang sembayang dan taat dengan perintah Allah tu sebenarnya berpura-pura. Sudahlah Saadun, aku kenal siapa dia. Kemudian Datuk TJ segera bangun dan terus melangkah. TJ dan Saadun ikut dari belakang. Di pertengahan jalan, Saadun patah balik menuju ke pondoknya. Datuk TJ tak melarang. Biarkan dia tamah, kata Datuk TJ. Sampai dekat rumah Heran, Datuk TJ terus mandi limau dekat perigi. Bajunya yang berlubang-lubang tu terus dibakar. Kemudian Datuk TJ cari 7 jenis bunga, 7 jenis daun serta 7 ruas buluh lemang. Semua bahan-bahan tu disatukan dalam guni. Kemudian dijemurkan lebih kurang sejam lebih. Lepas tu bahan-bahan tersebut Datuk TJ bakar hingga jadi abu. Angin yang bertiup kencang menerbangkan abu tu ke arah selatan. Datuk TJ hanya perhati gerakan debu tu pergi hingga hilang dari pandangan. Sambil pandang abu yang digerakkan oleh angin, Datuk TJ macam baca sesuatu. Kemudian Datuk TJ mandi lagi. Dah 2 kali dia mandi. Kali ni lebih lama sikit. Setiap inci tubuhnya disamak dengan lumpur. Bila dah selesai, Datuk TJ terus masuk ke bilik dan baca Quran hingga sampai waktu zuhur. Selesai solat zuhur, mereka terus duduk dekat anjung rumah. Mehran datang dan keluarkan sesuatu dari kotak kecil yang dibawanya dan hulurkan pada Datuk TJ. Mehran bersuara, "Bahagian kamu, Mak Diah. Musim durian dan lansat tahun ni baik. Lebih kurang 5,000 dapat. Mengikut pesan arwah moyang dulu, pendapatan tu harus dibahagikan sama rata dengan anak cucunya. Inilah bahagian kamu, RM800. Aku datang bukan nak tagih bahagian. Aku nak jumpa kaum kerabat. Sedekah bahagian aku ni untuk baiki masjid kampung ni." Lepas solat asar, Datuk TJ ajak TJ ke Sungai Perak untuk cari tempat persembunyian Daud dan Kamal. Mereka sampai di tebing Sungai Perak dan berteduh di bawah pokok kekabung. Datuk TJ renung ke pulau kecil dekat permukaan Sungai Perak tu. Pulau tu ditumbuhi dengan pokok-pokok kecil. Dari bawah tebing, mereka terdengar suara orang bercakap-cakap. Datuk TJ terus tarik tangan TJ menuruni tebing yang agak curam tu. Bila sampai dekat gigi air, TJ nampak Saadun tengah menggalah sampan. Dekat depan dia ada 2 orang lelaki bertutup kepala. Datuk TJ bersuara, "Saadun, ke mana kamu nak bawa manusia lanat tu?" Saadun tak menjawab. Makin kuat dia galah sampan membelah arus sungai. Kedua orang yang duduk dekat depannya guna tangan untuk kayu sampan. "Saadun, jangan tolong mereka," kata Datuk TJ. Saadun tetap menggalah sampan tu. Datuk TJ perhati ke arah sampan yang kosong dekat dia. Rantai sampan tu dipasang dengan kunci. "Itu sampan laki Hajah Fatimah," kata Datuk TJ. Datuk TJ pegang rantai sampan tu sampai terputus. "Naik," kata Datuk TJ. TJ terus melompat ke dalam sampan. Haluan sampan Datuk TJ betulkan dan terus galah sampan untuk buru sampan Saadun yang jaraknya
kira-kira 30 kaki. Bila nampak Datuk TJ menggalah sampan, makin kuat Saadun menggalah sampannya. Sekali dia menoleh ke arah Datuk TJ dengan rasa cemas yang amat sangat. "Saadun, jangan tolong orang jahat," kata Datuk TJ. Dalam beberapa saat je, sampan mereka dah menghampiri sampan Saadun. Datuk TJ terus pintas tapi tak berjaya. Kali ini Datuk TJ cuba impit sampan Saadun supaya menuju ke pulau, dan berjaya. Saadun tak ada cara lain untuk mengelak. Sampannya terlanggar tebing pulau. Salah seorang lelaki yang duduk depan Saadun terus berdiri. Saadun undurkan sampan, kali ini menuju ke arah pasir yang timbul dekat hujung pulau tu. "Jangan Daud, jangan," kata Kamal. Tapi tak dihiraukan Daud. Dia terus melompat atas pasir. Satu jeritan yang amat kuat di permukaan sungai. TJ tengok Daud dah terkapai-kapai, separuh badannya dah pun ditelan oleh pasir hujung pulau tu. "Tolong aku, Wahai Guru, tolong!" "Aku tak boleh tolong kamu. Kamu dah langgar sumpah." Daud terus gaib di telan pasir. Datuk TJ terdiam. Masa tu juga Saadun berjaya alihkan haluan sampannya dan berjaya tinggalkan pulau kecil. Datuk TJ alihkan sampannya ke tempat Daud tenggelam. Pasir putih terus bertukar jadi hitam macam arang. Kemudian Datuk TJ tepuk air sungai. Sampannya bergerak sendiri, terus melintasi pulau kecil dan buru sampan Saadun. TJ nampak Kamal tarik sesuatu dari pinggangnya. Tiba-tiba Datuk TJ terus terjun ke dalam sungai, hilang dan muncul di tebing menanti kedatangan Saadun dan Kamal. TJ terpaksa menggalah sampannya sendiri. Kamal jadi tak tentu arah bila nampak Datuk TJ menanti kedatangannya dekat tebing. Dia tahan Saadun dari menggalah dan bersuara, "Disebabkan kamu ada hubungan keluarga dengan musuh aku, kamu tak boleh diharap." Kamal letakkan tangan kanannya atas bahu kiri Saadun. Saadun terus melolong minta tolong dan rebah atas sampan. Darah membuak-buak keluar dari mulutnya. Kamal tendang Saadun ke dalam sungai. Saadun terus tenggelam. Kemudian Kamal buka baju dan terus lompat dari sampan menuju ke tebing sungai. Kamal memang bijak dan dah rancang dengan teliti apa yang dia nak buat sebenarnya. Datuk TJ terus berlari cari Kamal tapi tak berjaya. Cuma jumpa seekor kucing hitam. Bila Datuk TJ nak tangkap kucing hitam tersebut, dia terus cakar tangan Datuk TJ dan terus lari. Tak dapat dikesan lagi. Setelah badan berpeluh-peluh dan urat-urat di pinggang bagaikan terasa nak putus menggalah sampan, TJ berjaya juga sampai dekat sampan milik Saadun yang dihanyutkan oleh arus kehilir. TJ rasa sedih dengan kehilangan Saadun. Setelah TJ tambat perahu pada akar, Datuk TJ terus ajak TJ ke balai polis Parit untuk buat aduan apa yang terjadi. Lepas buat aduan, mereka tinggalkan balai polis Parit menuju ke tebing tempat TJ ikat sampan tadi. Tak sampai 2 jam, berita tentang Saadun tersebar di daerah Parit. Tebing sungai mula dikerumuni orang ramai. Kawasan tebing tu terus dikawal oleh anggota polis. Tak ada seorang pun yang dibenarkan datang. Datuk TJ terus bertinggung dekat tepi sungai. TJ berdiri tak jauh dari datuk dia. 2 orang anggota polis yang bertugas dekat situ nasihatkan orang ramai supaya jangan hampiri kawasan tebing sungai. Tak lama kemudian Datuk TJ panggil TJ. TJ segera berlari menghampiri datuk dia. Perlahan-lahan Datuk TJ bangun dan bersuara, "Aku nak mulakan sekarang. Kau tunggu aku dekat sini dan bertinggung macam aku. Apa yang kamu nampak jangan ditegur." Datuk TJ terus turun ke tebing sungai yang agak curam tu. Dengan tenang dia meredah air sungai hingga ke paras dada. Tiba-tiba Datuk TJ terus menyelam. Masa tu juga orang ramai tak lagi patuhi arahan dari 2 orang anggota polis tersebut. Dalam beberapa saat je, tebing sungai dipenuhi dengan orang ramai. Masing-masing bagi tumpuan pada sungai tu. Terdengar suara, "Dah dekat 45 minit menyelam, belum juga timbul-timbul. Hebat betul orang tua tu." TJ terus bertinggung sambil berdoa supaya Allah selamatkan datuk ni. Tiba-tiba orang ramai bersorak sambil bertepuk tangan bila mereka nampak Datuk TJ timbul di permukaan sungai. Datuk TJ terus rapat ke gigi air dan panjat tebing. Orang ramai terus kerumun Datuk TJ. Beberapa orang dari mereka cuba peluk Datuk TJ supaya air yang melekat dekat badan Datuk TJ meresap ke pakaian mereka. Perbuatan tu segera dihalang oleh 2 orang anggota polis. Tapi larangan tu tak diendahkan. Mereka terus berusaha untuk peluk Datuk TJ. Datuk TJ cuba elak sambil minta orang-orang yang cuba nak peluknya supaya jangan dekat dengan dia. Datuk TJ bersuara, "Kenapa buat saya macam ni?" Kata orang kalau kita peluk tubuh orang yang menyelam lama hingga air di tubuhnya meresap ke kulit tubuh,
kita tak akan mati lemas dan ditangkap buaya. Kamu tahu, ajal dan rezeki manusia ditentukan Allah. Orang ramai mula beransur-ansur tinggalkan kawasan tebing sungai. Datuk TJ terus mendekati kedua orang anggota polis dan bagi tahu dia akan cari mayat Sa'adun lepas waktu isyak. Polis berkata, tak apalah, kalau itu yang awak mahu, tapi kami terpaksa laporkan pada sarjan apa yang awak buat tadi. Kami rasa sarjan dah hubungi ketua balai polis Ipoh untuk minta bantuan dari penyelam tentera laut. Tanpa buang masa, TJ dengan datuk dia tinggalkan kawasan tebing sungai menuju ke balai polis dan ceritakan pada sarjan tentang rancangan yang telah diatur. Datuk TJ kemudiannya diajak oleh Tajuddin, seorang anggota polis dekat situ, ke rumahnya. Ajakan tu Datuk TJ penuhi. Malam tu setelah solat isyak, Datuk TJ melangkah ke muka pintu. Saya nak ikut sama, kata Tajuddin. Tajuddin meluru ke bawah. Kalau tadi Tajuddin pakai pakaian seragam, sekarang pakaian tu tak digunakan sebab dah selesai bertugas. Okey, sampai sini dulu cerita bercakap dengan jin. Kita bersambung lagi pada masa akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.